Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cik Wan Adila binti Muhammad Zin akan menyampaikan taklimat Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Cawangan Johor. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan pegawai psikologi ataupun kaunselor di kedua-dua kampus Segamat dan Pasir Gudang. Bagi kampus Segamat, terdapat 2 orang kaunselor iaitu saya sendiri sebagai pegawai psikologi kanan dan juga kaunselor berdaftar, dan yang kedua adalah Puan Rajwani binti Ismail iaitu pegawai psikologi kanan. Bagi kampus Pasir Gudang ialah Puan Suzainah binti Rahmat merupakan pegawai psikologi kanan dan juga kaunselor berdaftar. Bagi lokasi unit kerjaya dan kaunseling bagi kedua-dua kampus, yang pertama bagi kampus Segamat, untuk makluman pelajar sekalian, unit kerjaya dan kaunseling terletak di Aras 2, bangunan Seri Bendahara, berhadapan dengan Pejabat Am Hal Ehwal Pelajar. Unit kerjaya dan kaunseling juga satu pejabat dengan unit Hal Ehwal Islam. Bagi kampus Pasir Gudang, unit kerjaya dan kaunseling terletak di Aras 2, bangunan multisiswa. Antara fungsi dan peranan unit kerjaya dan kaunseling ialah bagi unit kaunseling bertujuan untuk memberikan perkhidmatan sesi kaunseling, perkhidmatan bimbingan dan konsultasi, melaksanakan program-program berkaitan pembangunan diri, program rakan kaunselor, kesihatan mental, pentadbiran ujian-ujian psikologi, bahan informasi, artikel ataupun bahan kaunseling, program-program seperti counseling outreach dan juga klinik kaunseling. Bagi unit ataupun seksyen kerjaya, antara program-program yang dijalankan ialah program Expo Kerjaya, program Career Flex ataupun ceramah kerjaya, program klinik kerjaya, program Career Attack, sistem job shop, program kolaborasi bersama industri ataupun majikan, program Career Outreach, profil kerjaya, ujian kerjaya, bahan iklan kerjaya, penempatan data pekerjaan, bahan informasi, artikel ataupun bahan berkaitan kerjaya. Bagi seksyen ataupun unit psikologi pula, seksyen ini menyediakan perkhidmatan sesi kaunseling bagi staf, perkhidmatan konsultasi, pentadbiran ujian-ujian psikologi, program pembangunan staf, program perkongsian pengetahuan dan juga kepakaran kaunselor, saringan exit policy dan program pemantauan, bahan informasi, artikel dan juga bahan kaunseling. Bagi unit kerjaya akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh Puan Rajwani binti Ismail. Seterusnya, ingin saya jelaskan bahawa perkhidmatan kaunseling yang disediakan adalah terbuka untuk semua pelajar dan juga staf. Okey, kaunseling merupakan proses pertolongan yang profesional yang bertujuan untuk membantu individu untuk faham dirinya sendiri dan juga persekitaran, membimbing individu ataupun klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu ataupun permasalahan yang dihadapi. Kadang-kadang mungkin ramai pelajar yang ingat hanya individu ataupun orang bermasalah sahaja yang berjumpa kaunselor. Sebenarnya tidak semestinya begitu. Mungkin ada yang ingin mendapatkan nasihat, bimbingan ataupun ingin mendapatkan celik akal. So boleh datang berjumpa dengan kaunselor. Okey, bagi perkhidmatan kaunseling pula, kaunseling adalah proses pertolongan yang profesional yang bertujuan untuk membantu individu memahami dirinya dan juga persekitarannya, membimbing individu mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi. Mungkin ada di kalangan pelajar yang merasakan hanya orang yang bermasalah sahaja boleh datang jumpa kaunselor. Tidak semestinya begitu. Sekiranya pelajar mempunyai isu ataupun mungkin ada sesuatu yang perlu dibincangkan bersama kaunselor, pelajar boleh datang berjumpa dengan kaunselor. Dan untuk makluman semua, kaunselor sangat-sangat menjaga etika kerahsiaan. Dan untuk makluman pelajar sekalian, kaunselor di kampus Segamat dan Pasir Gudang merupakan kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Okey, perkhidmatan kaunseling boleh dijalankan secara 3 cara. Yang pertama adalah secara atas talian. Pelajar boleh menghantar email ataupun mesej kepada pegawai psikologi jika anda rasa malu untuk terus datang berjumpa dengan kaunselor. Sesudah daripada itu, jika perlu barulah anda boleh membuat temujanji dengan pegawai psikologi. Kemudian anda juga boleh menghubungi pegawai psikologi melalui telefon. Sekiranya ketika itu pegawai psikologi boleh meluangkan masa untuk anda, bolehlah anda utarakan apa-apa isu untuk dibincangkan dengan kaunselor anda. Sesudah itu, jika perlu barulah anda boleh membuat temujanji dengan kaunselor. Dan akhir sekali adalah secara bersemuka. Perkhidmatan kaunseling secara bersemuka adalah yang paling terbaik. Anda boleh datang face to face dan seeloknya adalah melalui temujanji yang telah dibuat terlebih dahulu kerana ini akan melancarkan komunikasi
khidmat yang akan diberikan akan lebih mudah dan mempercepatkan proses penyelesaian isu dan juga cabaran yang dihadapi. Okey, seperti yang dipaparkan, ini adalah laman sesawang Pusat Kerjaya dan Kaunseling. Okey, sekiranya anda boleh type URL careercounselingforyou.atm.edu.my ataupun boleh scan QR code yang tertera di penjuru slide. Okey, ini adalah submenu untuk pelajar. Untuk makluman pelajar sekalian, okey, di sini adalah pelajar boleh menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti sistem counselling to you, boleh membaca artikel-artikel ataupun bahan penulisan yang bersesuaian untuk kefahaman pelajar, boleh melaksanakan ataupun menggunakan ujian psikologi secara atas talian, kemudian boleh melihat program-program yang dilaksanakan di kampus-kampus lah. Okey. Untuk makluman pelajar-pelajar sekalian, bagi untuk membuat temujanji bersama dengan kaunselor, kita amat galakkan pelajar untuk menggunakan sistem counselling to you. Sistem counselling to you telah dibangunkan bagi memudahkan pelajar untuk akses bagi membuat temujanji ataupun menghantar mesej kepada kaunselor. So ini adalah paparan muka depan bagi sistem counselling to you. Bagi URL counselling to you adalah counselingtoyou.uitm.edu.my ataupun anda boleh scan QR code yang tertera di penjuru slide. Okey. Saya akan menceritakan sedikit mengenai pendaftaran sistem counselling to you. Okey, untuk makluman anda semua, sistem counselling to you merupakan aplikasi perkhidmatan kaunseling di mana pelajar ataupun klien boleh mendapatkan khidmat kaunseling secara maya ataupun melalui mesej dan membuat temujanji secara atas talian ataupun online dengan menggunakan telefon bimbit, laptop, tablet, PC ataupun sebarang gadget yang berteraskan ataupun berasaskan internet. Okey. Saya rasa untuk slide ini pelajar kalau mungkin lupa boleh print screen, mana tahu mungkin lepas ni nak buat pendaftaran counselling to you, boleh refer balik pada slide yang dipaparkan. Yang pertama adalah buka laman sesawang yang seperti yang saya nyatakan tadi, careercounselingforyou.atm.edu.my. Kemudian pilih menu counselling to you. Seterusnya, klik registration di penjuru atas sebelah kanan. Pelajar-pelajar perlu ada akaun terlebih dahulu baru boleh menggunakan sistem counselling to you ini. Okey, anda boleh create account. Cara untuk create account adalah pilih jenis kalian iaitu pelajar, masukkan nombor kad pengenalan, kemudian tekan search. Nanti sistem akan paparkan maklumat pelajar. Pelajar boleh memilih kata laluan yang mudah untuk pelajar akses sistem counselling to you ini. Setelah pelajar daftar akaun ataupun create account, pelajar boleh kembali kepada muka hadapan sistem counselling to you dan klik login ataupun daftar masuk. Okey, pilih jenis keahlian iaitu pelajar, masukkan nombor ID pelajar dan masukkan kata laluan yang telah anda daftarkan tadi. Sekiranya anda ingin membuat temujanji bersama dengan pegawai psikologi, okey, apabila anda telah daftar masuk ataupun login tadi, tekan counselling di penjuru sebelah kiri, kemudian pilih new registration, kemudian tekan counselling type, pilih appointment jika anda ingin buat temujanji ataupun pilih message jika anda ingin menghantar message kepada pegawai psikologi. Okey. Cara untuk buat appointment, saya terangkan yang pasal appointment terlebih dahulu. Klik please choose, klik appointment, klik date and time, anda boleh masukkan tarikh dan juga masa yang anda mahu berjumpa dengan kaunselor. Okey, anda boleh pilih terlebih dahulu. Sekiranya kaunselor tidak available, kaunselor akan menghubungi anda untuk menukar tarikh dan masa yang baru. Kemudian setelah anda klik date dan time, klik kaunselor, klik choose kaunselor. Okey, bagi paparan kampus Segamat, akan ada dua nama kaunselor yang dipaparkan iaitu nama saya dan juga nama Puan Rajawani. Bagi kampus Pasir Gudang akan dipaparkan nama Puan Suzainah. Okey, kemudian klik ataupun isi problem ataupun isu secara ringkas. Masukkan nombor telefon anda, pastikan nombor telefon anda tepat kerana di sinilah sekiranya ada perubahan masa dan juga tarikh, kaunselor akan menghubungi anda untuk set tarikh dan masa yang baru. Kemudian klik submit. Okey. Kemudian bagi untuk mendaftar ataupun menghantar mesej, klik please choose, klik message.
choose counselor. Anda seperti yang saya nyatakan tadi, sekiranya kampus segamat, anda boleh kliklah nama saya ataupun nama Puan Najwani, dan bagi kampus Pasir Gudang nama Puan Suzainah lah yang akan terpapar di situ. Okay. Isi subjek, isi problem ataupun isu. Di sini anda boleh nyatakanlah apa masalah anda, apa yang anda hendak dapatkan bincangkan dalam mesej tersebut. Masukkan nombor telefon anda dan klik submit. So semudah itu saja. Maksudnya pelajar boleh akses di Sengkang Negeri 7 di mana-mana sahaja, bila-bila masa, asalkan anda ada akses kepada internet. Okey, saya harap pelajar boleh fahamlah pendaftaran sistem kaunseling 7. Sekiranya ada masalah dengan sistem kaunseling 7 ini, anda juga boleh datang ke pejabat unit kejayaan kaunseling bagi kampus masing-masing dan boleh membuat temujanji secara manual lah. Okey, sekiranya ada masalah dengan sistem ini. Okey. Dan kaunselor akan membantu anda nanti. Okey, antara kebaikan sistem ataupun e-counselling ni adalah sesi kaunseling boleh dijalankan secara atas talian ataupun maya, memudahkan pelajar ataupun klien membuat temujanji, memudahkan pelajar ataupun klien menghantar mesej, boleh menjimatkan masa dan juga memudahkan klien untuk akses kepada kaunselor. Okey. Seterusnya, saya akan berceritakan tentang kesihatan mental. Saya mengambil peluang ini untuk bercerita tentang kesihatan mental kerana isu kesihatan mental ini merupakan satu isu yang tak asing lagi pada masa kini. Okey, sebelum itu saya terangkan terlebih dahulu, kesihatan mental adalah keadaan zahir sejahtera di mana seseorang itu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan yang baik, dapat bekerja secara produktif dan juga mampu menyumbang kepada masyarakat. Maksudnya kesihatan mental ini merujuk kepada cara kita berfikir, merasa dan cara kita bertindak, cara kita menghadapi masalah dan mengatasinya, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kesihatan mental ini boleh mempengaruhi kesihatan fizikal, kualiti kehidupan dan juga produktiviti seseorang. Jadi sebagai seorang pelajar, penting untuk para pelajar sekalian menjaga kesihatan mental masing-masing dan samping meneruskan penyajian di kampus. Okey, antara isu-isu yang sering berlaku di kalangan pelajar yang membabitkan kesihatan mental iaitu adalah masalah perhubungan, mungkin menjalinkan persahabatan, menangani kemarahan ataupun anger management, kemahiran komunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah, gaya tindak ataupun coping skill dan juga kemahiran membuat keputusan. Sebenarnya banyak lagi yang boleh menyumbang kepada isu-isu berkaitan kesihatan mental, tapi ini adalah isu-isu yang sering berlaku ataupun sering timbul di kalangan pelajar. Penting untuk para pelajar sekalian mengenal pasti tanda-tanda masalah kesihatan mental. So seperti yang dipaparkan, antaranya adalah mungkin mudah merasa marah ataupun mudah meradang, letih dan lesu, keresahan, kerisauan kebimbangan yang teruk, kerisauan yang berlebihan, perubahan selera makan, kurang aktiviti terhadap aktiviti harian, rasa macam tak nak buat apa-apa, mungkin rasa nak tidur je sepanjang masa, tak nak pergi kelas, perubahan personaliti yang ketara, mungkin daripada seorang periang mungkin menjadi seorang pemarah ataupun pendiam, memikir atau bercakap tentang bunuh diri, so ini pun bahaya. Okey, penyalahgunaan dadah ataupun alkohol, tingkah laku yang agresif dan juga masalah tidur ataupun susah nak tidur ataupun mudah tertidur. So itu adalah antara tanda-tanda masalah kesihatan mental. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda seperti tersebut, dapatkan bantuan pakar, jangan lupa berjumpa dengan kaunselor anda dan dapatkan pertolongan yang profesional. Okey. Saya kongsikan juga mengenai tips penjagaan kesihatan mental. Sebagai seorang pelajar, anda haruslah menghargai dan menyayangi diri anda. Elakkan pengambilan rokok, dadah dan alkohol kerana kita tahu pengambilan tersebut boleh membahayakan kesihatan. Lakukan aktiviti fizikal ataupun senaman, mungkin boleh berjalan-jalan sekitar kampus ataupun beriadah selepas waktu kuliah. Sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan. Mungkin meskipun jauh daripada keluarga, anda masih boleh berhubung dengan keluarga masing-masing melalui telefon ataupun boleh pulang ke kampung apabila tiada kelas. Okey. Berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai, jangan pendam seorang-seorang. Share masalah anda ataupun isu anda dengan orang yang anda percaya. Okey, sekiranya tiada kawan-kawan yang boleh anda percaya, boleh dapatkan bantuan profesional. Okey, lakukan aktiviti yang anda suka dan minat ataupun bermanfaat. Buat aktiviti yang anda rasa seronok. So perkara-perkara ini boleh memberikan ketenangan dan juga
aura yang positif, emosi yang positif kepada diri anda. Okey, bijak mengurus masa. Kita pasti mungkin pelajar yang baru mendaftar masuk mungkin masih mempunyai masalah mempunyai masa. So pastikan anda bijak mengurus masa, tahu bagaimana mengurus masa antara melakukan tugasan ataupun assignment, pergi ke kelas dan juga menjalankan aktiviti leisure lah. Okey, dan jangan lupa makan makanan yang sihat kerana ia juga boleh membantu dan memengaruhi ke arah kesihatan mental anda. Okey, untuk makluman pelajar, saya paparkan juga media sosial unit kerjaya kaunseling. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan ataupun isu, anda boleh berhubung dengan kaunselor anda melalui Facebook UKK UiTM Johor ataupun Instagram UKK UiTM Johor seperti yang dipaparkan di skrin. Okey, untuk makluman semua, unit kerjaya kaunseling juga mempunyai 2 buah kelab yang bernaung di bawah unit kerjaya kaunseling. Yang ini bagi kampus Segamat dan juga Pasir Gudang. Okey, yang pertama adalah kelab ataupun persatuan peer counselor. Saya paparkan media sosial persatuan peer counselor ataupun peers yang mana anda boleh follow dan ikut sekiranya anda ingin berminat untuk tahu mengenai aktiviti di bawah unit counselling ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh peer counselor ini. Seterusnya adalah kelab inspirasi. So dipaparkan juga adalah media sosial kelab inspirasi. So sekiranya anda berminat untuk terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan aktiviti berkaitan kaunseling, so anda bolehlah masuk ataupun daftar masuk kelab ataupun persatuan ini. Okey. Saya rasa itu sahaja daripada saya berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling. Seterusnya bagi taklimat kerjaya akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh Puan Rajawani binti Ismail. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Wan Nuradila di atas penerangan tentang unit kerjaya kaunseling. Okey, sekarang adalah tentang kerjaya yang mana saya akan terangkan kepada pelajar semua tentang kerjaya. Okey, taklimat tentang kerjaya lah. Yang mana fokusnya saya akan terangkan tentang career profiling, nurturing expert talent ataupun singkatannya ialah NEXT. Okey, yang keduanya tentang job shop dan yang ketiganya tentang MPK, modul pembangunan kerjaya. Okey, mula-mula kita akan pergi kepada career profiling, nurturing expert talent. Panjang sangat nama dia ataupun mudah untuk ingat, NEXT lah. Dan pelajar boleh terus pergi ke link di bawah ni yang saya berikan di bawah ni yang mana paparannya dekat depan ni, career counselling for you uitm.edu.my. Okey, dan kemudiannya boleh pilih career, okey, yang warna biru tu, okey, career, dan seterusnya pergi kepada career test, okey, dan seterusnya pergi kepada nurturing expert talent. Okey, sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, saya nak explain dululah, terangkan tentang fungsi NEXT ni, kenapa perlu buat NEXT. Okey, sebab sekarang ni kan zaman moden, zaman yang mana semuanya di ujung jari, yang mana memerlukan pelajar untuk langkah ke depan, maju ke depan. Maksudnya perlu tahu tentang minat masing-masing, kecenderungan masing-masing melalui ujian ni lah yang dibangunkan oleh Talent Corp. Okey, what is next? Ni apa tentang next lah. Dekat paparan kat depan ni juga ialah tentang macam mana nak pergi kepada next tu lah. Macam mana nak membuat ujian next. Kat sini ada paparan QR code lah, boleh scan dan terus pergi. Dia pergi dekat website pertama dulu dia akan pergi dekat career counselling for you dulu. Macam saya cakap tadi, pilih career, career test, dan yang ketiganya next, nurturing expert talent. Yang pertama ni nurturing expert talent. Boleh nampak saya punya cursor kat sini, saya punya mouse kat sini. Okey, nak scan kat sini pun boleh, QR code Okay, what is next? Saya terangkan dulu tentang next. Okay, ni how to join next. Okay, macam saya terangkan tadi, macam saya maklumkan tadi, next ni dibangunkan oleh Talent Corp lah. Okay, ujian ni yang mana dia sistem ni yang mana dia ada ujian yang mana dia membantu pelajar, terutamanya graduan lah yang dah nak grad tu, untuk memahami kekuatan, kebolehan, kemahiran diri yang berkaitan dengan perkembangan potensi kerjaya. Yang mana dia mengukur 7 domain utama lah, 7 domain utama, yang mana nombor 1 dia ada, nombor 1 mula-mula sekali adalah tentang
kecungan diri, tentang diri lah, tentang maklumat diri peribadi, nama sekian-sekian tu mesti ada. Yang tu yang pertama lah. Kemudian ada profil minat kerjaya, interest profile, preference profile, ability, value, English proficiency test, basic IT test, dan last sekali tentang penyediaan e-resume ataupun CV lah. Sebenarnya dia boleh ada, dia ada dua bahasa. Okay, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Boleh pilih lah dekat tepi, tak silap saya belah kiri tu boleh pilih sama ada nak menjawab survey tersebut, okay, dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okay, soalan dia banyak lah. Yang mana dia ambil masa, kalau tercatat dekat depan ni memang 30 hingga 50 minit. Dan dia boleh buat berhenti kejap sambung, boleh buat berhenti kejap save sambung. Dia tak semestinya buat habis terus langsam macam tu. Dia boleh terus buat dan sambung. Okay, yang pentingnya dia sampai habis tu dia akan ada summary dia lah, summary tentang profil kerjaya next tersebut. Okay, ni pun ada tulis tentang dia boleh akses melalui sesawang next lah kiranya. Okay, ni tata cara untuk membuka akaun next. Okay, macam mana nak buka akaun next ni? Sebelum tu tadi saya maklumkan, okay, next ni sebenarnya tak semestinya untuk pelajar tahun akhir yang dah nak grad, yang baru masuk daftar SEM ni, yang tu pun kita galakkan untuk menjawab ujian next, untuk membuat next. Sebab apa? Kadang-kadang kita tahu minat kita ke arah mana, kita punya minat tu interest lah, kita punya kecenderungan kita ke arah mana. Daripada mula-mula kita dapat bentuk sampai kita ke alam pekerjaan, kita dah tahu kita ni orang yang macam mana, minat kita ke arah mana, dan kita ni sesuai dalam pekerjaan yang macam mana. Okay. Jadi tak semestinya untuk graduan ataupun yang sedang mencari kerja. Memang kita galakkan lah untuk pelajar semester 1 untuk menjawab soalan survey next ni. Okay, ni adalah tata cara membuka akaun next lah. Dekat depan ni. Dia sebenarnya ada dua cara sebenarnya yang saya terangkan tadi. Cara yang pertama tu buka URL ni, ataupun scan je QR code dekat sebelah ni. Scan dan terus pergi kepada website. Website dia macam kat bawah ni. Website UiTM lah, counselling4u.uitm.edu.my. Okay, website ni dia ada student, staff, career program. Okay, minta pilih career yang warna biru tu. Instruction dia pun ada. Klik career pada menu utama. Pilih career test. Okay, career test tadi saya cakap tadi mula-mula tadi ada. Okay, ni career test. Lepas mula-mula pilih career, lepas tu career test. Lepas tu nombor 1 sekali, nurturing expert talent ataupun next. Okay, ni. Okay, saya rasa jelas macam mana nak buka ujian tersebut. Okay. Lepas tu kena buka account, sign in Cara yang kedua, ataupun terus pergi kepada direct link dia, talentcorp.com.my. Kalau nak scan QR code pun terus pergi muncul kepada link tersebut pun tak ada masalah ni. Kat sebelahnya ada Okay, lepas tu kena buka account. Okay, next. Dia sama ada dia boleh account. Kalau pelajar ada account Facebook pun boleh, account Google pun boleh. Okay. Okay. Kalau ada Gmail lah maksud saya. Okay. Okay, lepas tu bila dah pergi kepada website tersebut, itu next lah, boleh klik take next now. Dia ada kat bawah ni sebenarnya. Mula-mula dia tak ada lah pergi terus pada, tak adalah dia pop up terus ujian tersebut. Dia akan pergi kepada okay, graduate, fresh graduate, employed, unemployed, something like that lah, macam tu kiranya. Lepas tu boleh pilih lah graduate ke tak graduate ke, macam tu boleh ambil take next now, boleh ambil ujian tersebut. Okay, ni adalah antara kandungan dalam ujian next tersebut. Okay, macam saya terangkan tadi, dia ada 7 domain utama. Okay, sebelum 7 domain utama tu dia ada tentang, dia ada minta pelajar untuk masukkan tentang buktiran diri. Dia tentang about me lah kiranya ni. Ada gambar orang dengan kepala bumi tu. Okay, dia akan tanya banyak lah. Dia akan tanya, salah satunya dia akan tanya kat mana study, dekat mana, kampus mana. Okay, jadi saya minta semua pelajar-pelajar yang isi minta bila dia tanya soalan, are you studying at the main campus? Minta klik no sebab kita bukan main campus, kita kampus Ramat. Okay,
No tu nanti dia akan minta please input the full name of your sub campus UiTM Cawangan Johor campus Gamat. Kalau kita pilih yes are you studying in my campus, dia pergi data dia pergi dekat sana lah kiranya. Maksudnya sekarang ni pelajar semua study dekat UiTM Gamat. Jadi pilih no dan masukkan UiTM Cawangan Johor campus Gamat. Ada lagi soalan lain? Ini contoh soalan bukan satu soalan ni je. Okay, lepas tu year of graduation ni contoh soalan lagi. Okay, bila nak grad? Yang ni boleh agak lah. Contohnya masuk pelajar-pelajar, contohnya pelajar-pelajar anda semua masuk bila? Bulan Oktober. 3 tahun. 2020, 2021, 2022, 2023. Boleh masuk ke situ month, year. Anggaran lah. Harap-harap grad dengan cemerlang seperti yang dijangkakan. Okay. Contohnya November 2020. Okey, anggaran tahun bergraduasi. Okey. Okey, lepas tu ada lagi tentang about me ni. Tentang diri sendiri ni dia ada tanya tentang final letter CGPA. Okey. Kalau pelajar SEM 1, yang ni tak perlu letak CGPA. Sebab belum ada CGPA lagi, baru masuk. Kalau dah ada CGPA boleh letak. Kalau tak ada tak perlu letak. Boleh skip je soalan ni. Kalau ada masalah, kalau tak boleh skip ke, ada masalah dengan nak skip ke, boleh datang jumpa saya, kaunselor. Tadi Cikgu ada terangkan kan tentang unit kejadian kaunseling dekat mana, boleh jumpa saya ataupun Wan Noradila. Okey, dekat unit kejadian kaunseling boleh datang jumpa kalau ada masalah. Okey, lepas tu, ni salah satu domain yang saya terangkan tadi, 7 domain. Okey, kita pergi balik mana 7 domain tu. Okey. Ni adalah 7 domain utama yang tadi tu. Profil minat, profil kecenderungan, kebolehan nilai, kemahiran bahasa Inggeris, IT, belajar resume. Okey, nombor 1 tadi interest profile. Okey, yang ni dah jawab semua soalan dia. Masa dia cakap 15 ke 20 minit tapi terpulang sebenarnya. Okey, bila dia jawab dia akan save, automatically save. Nanti kita akan sambung lah. Tapi bila dia jawab tu, interest profile tu dia jawab sampai habis, sebelum pergi kepada preference tu boleh sambung lah kiranya. Pada domain kedua tu boleh sambung lah kiranya. Dia mudah je, dia jawab yes, no, ya, tidak. Kalau dalam bahasa bahasa Malaysia lah kiranya. Okey. Okey, ni pun sama, preference profile, domain yang nombor 2. Tadi kan ada 7 domain, ni domain nombor 2. Okey, jawab semua soalan. Okey, ni panjang sikit. Yang tadi yes, no je. Yang ni panjang sikit. Dia tanya ni. Contohnya soalan macam kat depan ni lah. When I start a new task, I prefer to see ... Macam tu lah kiranya. Klik je yang mana berkaitan. Okay, santai je jawab. Dia tak perlu berbincang dengan kawan macam mana ni, aku ni macam mana. Sekian-sekian kita tahu tentang diri kita lebih baik lah daripada kawan kita. Kita tahu kita ni orang yang macam mana. Jadinya buat ni untuk diri sendiri. Tak perlu nak tanya kawan macam mana sekian aku ni orang macam mana, tak perlu. Okey. Tapi kalau nak buat beramai-ramai dengan kawan tak ada masalah. Okey. Okey, domain yang ketiga ada ability what can I do. Okey, ni kan cerita ni ada yang tak faham lagi tak tentang apa yang saya cakap ni. Okey. Kalau tak faham, masih lagi blur. Okey, apa benda lah kaunselor ni cakap. Tak apa, tak ada masalah, boleh datang dekat unit kejadian kaunseling. Jumpa dengan saya ataupun seorang lagi kaunselor, Cik Wan Noradila. Okay, tadi Cik Wan dia cakap kan yang masa untuk pengenalan tadi. Okay, ni ability, what I can do. Okay, dia sama je macam tadi, cuma mungkin tu soalan dia lain. Dia tentang ability lah, kebolehan anda dalam melakukan sesuatu, dalam membuat sesuatu. Okay, ni pun kena jawab semua. Okey, lepas tu value, nilai. Okey, apa nilai yang ada dalam diri anda semua dan diri pelajar. Okey, nilai yang macam value macam mana ada dalam diri kita. Okey, yang ni pun mesti jawab semua. Okey, dia kalau tak jawab semua dia tak boleh nak save ni. Dia kena jawab semua. Lepas tu yang tadi 1 2 3 4 ni 5, tak silap saya. 5 6. Okey, ni 5. English proficiency test. Okey, ini tentang kebolehan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Okey, dia ada grammar, dia ada reading comprehension macam tu. Tapi santai je. Okey. Baca dan jawab semua soalan bahagian ini dengan teliti. Okey. Semua soalan ni kalau jawab contohnya yang interest, preference. Okey. Kita ulang balik. Ini interest.
Okey, ni preference profile. Soalan kedua, soalan-soalan yang kedua untuk domain yang kedua. Ni soalan-soalan statement untuk domain yang ketiga, ability. Contoh mungkin sekarang ada update kot ni, value. Contoh statement soalan untuk value, what value. Okey, ni English proficiency. Okey, soalan-soalan interest, preference, ability, value, English. Once dah jawab, dia tak boleh nak update. Maksudnya kena jawab betul-betul, kena tick betul-betul. Maksudnya pilihan tentang diri sendiri tu kena yang tepat dan betul. English pun sama, kena jawab betul-betul lah, bukan sambil lewat, sebab dia dah tak boleh nak update. Once dah jawab, okay, English proficiency. Contohnya bila dah jawab tu dapat anda dapat level, pelajar dapat level, contohnya excellent, good, weak, English lah. Dia tak boleh nak patah balik. Okay, dia tak boleh nak update. Contohnya jawab masa sem pertama, nak update masa sem akhir, dah tak boleh nak update. Okay, tapi kalau untuk about me yang mula-mula tu tentang diri bukti dan diri sendiri, yang tu sentiasa boleh update. CGPA boleh update, alamat boleh update. Kalau domain-domain yang lain dah tak boleh update. Okay, basic IT skill yang ni pun kena jawab betul-betul. Jawab semua soalan dengan cermat dia cakap. Okay, dia tentang IT lah, kemahiran menggunakan komputer, internet dan sebagainya. Okay, dia tanya macam consider the following file extension, semua tu which this does not represent a picture, contohnya. Ni soalan nombor 1 ni. Okay, ada 4 multiple choice Yang ni pun kena jawab betul-betul Sebab tu saya cakap ambil masa untuk jawab. Tensinya bila jawab bila ambil ujian next ni, perlu jawab semua sekaligus dalam masa 1 jam. Bila kelang kabut tu, jawapan pun tak mewakili diri pelajar masing-masing lah, tak mewakili diri anda lah kiranya. Maksudnya kena jawab tu betul-betul. Okey, lepas tu saya rasa ni last. Okey, my CV, e-resume. Okey, yang e-resume ni, okey, minta pelajar untuk isi maklumat diri. Dia tanya first name, last name, gender, email dan sebagainya. Gambar pun kena letak kat sini Kalau letak gambar tu, pastikan letak gambar yang berimage corporate lah, bukan gambar santai-santai buat tangan peace dan sebagainya. Kita tak nak lah, sebab maklumat-maklumat ni akan disimpan oleh majikan yang mana untuk rujukan untuk menawarkan peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar yang mengisi next ni. Okay, jadi gambar pun tak maulah yang santai-santai. Gambar tu kita nak yang profesional. Okay, lepas tu, lepas dah semua jawab dia, akan ada summary. Contohnya macam kat depan ni tau, bila dah jawab semua, dia akan jadi macam ni. Tapi ni bukannya detail. Kalau nak detail, dia klik summary. Yang ni my page utama sahaja. Okay, contohnya about me. Okay, gambar dia macam ni lah. Okay, score yang nombor 2 interest, preference punya score, my CV. Okay, ability ada kat bawah. Saya tak shoot yang tu. Okay, ada kat bawah dia. Ni summary dia. Macam mana nak simpan? Macam mana nak simpan file ni? Okey, macam mana nak simpan file ni? Boleh pergi kepada summary. Okey, macam mana nak simpan file ni? Okey, pelajar boleh klik kepada my summary. Okey, dekat depan ni Okay, langkah 1, klik pada my summary. Lepas tu ada klik dekat sebelah, kalau saya ni sebelah saya punya kanan lah. Kalau pelajar sebelah kiri lah kan. Dia ada simbol pencetak. Dia bukan print, dia boleh print. Tapi sekarang ni nak save kan, tak perlu print sebenarnya. Kalau nak print boleh, tak ada masalah. Nak jumpa kaunselor, nak tahu tentang dengan lebih detail interpretasi ujian survey next tu, boleh jumpa kaunselor. Saya pun akan jelaskan sebentar lagi, tapi bukannya penjelasan yang lanjut lah, penjelasan yang ringkas saja. Okey, klik yang simbol cetak ni. Lepas tu dia akan open dialog lah, open print dialog. Pilih butang dekat tepi tu change save as PDF, bukan print. Kalau nak print, nak jumpa kaunselor, nak penerangan yang lebih lanjut, boleh print, tak ada masalah. Tapi sekarang ni nak save lah, langkah macam mana nak save. Saya ulang balik, pergi dekat button summary.
Lepas tu dekat sebelah kiri tu ada gambar printer tau. Pencet tak. Lepas tu open print dialog. Change button tu, change to save as PDF. Okey, dah boleh save. Kalau boleh tu bila save tukar nama lah. Kepada nama penuh, nama pelajar dan sebagainya. Mudah lah nak ingat. Bila next time boleh nak ingat. Kat bawah ni saya ada sediakan kalau masih lagi tak faham tentang penerangan saya ni, dekat bawah ni, dekat paparan dekat yang pelajar kat nampak kat depan ni lah. Okay, dekat link ni, YouTube ni. Okay, ataupun boleh scan lah QR code ni. Dia pergi terus kepada video lah kiranya. Video tentang pendaftaran untuk pendaftaran untuk menjawab soalan next ni lah. Contohnya kalau masih lagi muskil pun dan tak ada masa nak jumpa kaunselor, boleh pergi pada link ni ataupun scan QR code ni. Okey, sekarang saya nak terangkan tentang domain utama. Tadi saya jelaskan tentang macam mana nak jawab soalan, domain-domain utama. Bila dah jawab soalan, dah dapat summary, maksud contohnya macam ni. Okey. Dah jawab soalan kan? Okey. Dah dapat contohnya bila dah jawab soalan tu akan dapat result. Result dia contohnya macam ni. Okey, macam ni. Sekejap summary lah kiranya. Summary daripada soalan survey next. Contohnya macam ni lah, macam saya cakap tadi. Okey, ni muka depan dia. Okey. Muka depan dia, kalau nak tengok yang lebih lanjut boleh klik dekat kat bawah dia ada klik untuk tengok dengan lebih detail lah. Okey. Okey, saya terangkan satu-satu penjelasan tentang domain utama. Okey, butiran peribadi tentang diri pelajar. Okey, ni yang pertama sekali bila jawab soalan next tu. Okey, yang pertama sekali bila jawab soalan next tu dia akan tanya tentang diri sendiri. Okey, butiran tentang diri sendiri. Ni semua boleh update lah. Saya boleh update macam saya cakap tadi. Contohnya masa SEM pertama dah jawab. SEM kedua nak update lagi, SEM ketiga nak update lagi, tak ada masalah. Update CGPA. Masa SEM pertama tak ada tulis CGPA kan. Update lah CGPA tersebut. Okey, dah habis tentang butiran diri. Yang ni interest profile. Kenapa kena jawab tentang interest profile ni? Ni bahasa Inggeris lah. Dia tentang the interest profile is built to create self-reflection and focuses on what you want. Dia tentang apa yang diri kita mahukan, diri pelajar mahukan. It says something about which area you find interesting. Okay, selalunya berkaitan dengan dirilah, minat masing-masing. Okay. Kalau saya baca sampai habis pun saya rasa lebih baik saya tunjukkan contoh macam ni. Macam ni. Akan dapat summary macam ni. Bila pelajar jawab, akan dapat summary macam ni. Dia macam graph lah. Okay. Dia macam graph macam ni. Okay, yang mana akan ada 6 domain utama kat sini. 6 jenis personality. Dia ada realistic, investigative, artistic, social, enterprising dan conventional. Okey, yang mana tinggi? Kalau kita tengok dekat graf ni, orang ni, pelajar yang buat ujian ni, tinggi dia dekat social type. Nombor 2 tinggi dia enterprising type. Okey, nombor 3 investigative. Dia dekat juga dengan conventional. Dan yang paling rendah saya rasa realistic type dengan artistic type. Okey. Okey, ni skor untuk interest profile domain yang pertama tu. Pelajar pun akan dapat skor yang macam ni, cuma beza dia yang mana tinggi, yang mana rendah. Sama ada yang kalau pelajar dekat depan ni, yang saya bagi contoh ni, yang tinggi dia social type. Okey, kalau pelajar yang kedua, yang lain saya tak pastilah. Kalau pelajar yang buat skor mungkin akan sama juga dengan kawan, tapi tak semestinya sama, exactly sama. Selalunya berlainan lah sebab PCT kita berlainan, minat kita berlainan. Okey, saya terangkan dengan ringkas saja. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut boleh jumpa saya dekat unit kejian kaunseling. Okey, ni interest profile yang saya cakap tadi. Okey, jenis-jenis personality. Tadi kan ada realistic, investigative, artistic, social, enterprising dengan conventional. Okey.
Kalau orang yang skor tinggi realistik, okey, selalunya orang yang kalau tengok paparan kat depan ni orang yang dia suka benda yang praktikal lah. Suka benda yang praktikal, selalunya pendiam sikit kalau realistik ni. Dan tak berapa suka bersosial. Bukan maksudnya dia bila realistik ni dia tak suka berkawan dengan orang. Mungkin dia suka berkawan dengan orang tapi dia tak pandai macam mana nak menjalinkan hubungan untuk berkawan dengan orang tu. Okay, tu ada realistik. Tak mesti dia sombong realistik ni. Dia sebenarnya persiti 6 persiti ni adalah diri kita, sama ada tinggi ataupun rendah saja. Tu beza dia. Kalau belajar ada tinggi realistik, mungkin dia punya sosial mesti rendah. Sebab kalau orang yang sosial, okey 1 2 3 4 nombor 5 tu. Nombor 4 tu. Kalau sosialnya orang yang suka get along with other, bercampur dengan orang lain, suka menolong, empati, pemujuk, tanggungjawab, suka bersosial, okey. Bukan suka bersosial ni maksud saya orang yang suka bersosial untuk kepentingan diri ke apa. Maksudnya dia memang suka berada di kalangan orang, suka tolong orang, okey. Suka buat kerja-kerja amal, okey, mesra. Selalunya kaunselor ni. Okey, kalau skor tinggi kaunselor selalunya S. Sebab sosial. Okey. Dia berlainan dengan realistik. Okey, dia sama sebenarnya. Jangan pening dia sama, cuma penjelasan dia lain sikit ni. Okey. Selalunya kalau macam orang realistik ni suka kerja yang praktikal tau. Kerja yang teknikal. Kerja yang nampak konkret dekat depan. Okey, macam engineer ke, okey. Macam mekanik ke. Dan selalunya untuk dari segi pekerjaan ni, kalau orang realistik ni suka bekerja dengan benda yang tak bernyawa. Bukannya orang mati, bukan binatang mati apa. Maksudnya dia kalau boleh nak elak daripada berkomunikasi direct dengan orang. Memang kalau kerja ni memang kita memang berurusan dengan orang, tapi bukannya berurusan direct macam kaunselor, cikgu. Dia punya klien dia ialah cikgu, kaunselor, klien dia adalah orang. Okey. Maksudnya contohnya baiki kereta, mekanik. Contohnya engineer, buat mesin dengan apa sebagainya kan. Yang kita tengok ialah kemahiran dia membuat satu perkara, membaiki satu perkara. Dia tak deal direct dengan orang tu. Macam mana dia nak layan orang tu pula yang penting benda tu siap. Benda tu betul, benda tu ni lah, tepat lah. Tu realistik. Kalau sosial ni lain sikit. Kalau sosial ni dia memang kontradik dengan realistik. Kalau tengok ni, realistik sebelah sini, sosial sebelah sana. Social side type, dia helper. Dia suka menolong orang. Macam cakap kalau profession dia macam cikgu, kaunselor, mungkin social worker ke. Okey, itu adalah social type. Lepas tu kita ada juga yang lain ni, investigative, thinkers. Selalunya orang yang skor tinggi dekat investigative ni, dia seorang yang suka pemikir lah kiranya. Thinker ni pemikir lah. Suka pergi library. Kalau kita satu group, kalau buat assignment, satu group dengan investigative type punya orang ni, dia banyak benda je dia tahu. Sebab dia suka membaca. Kadang-kadang kalau pelajar perasaan dalam kelas, mungkin ada pelajar yang dia sangat advance. Kadang-kadang lagi advance daripada lecturer dia. Dia tahu semua benda. Sebab dia seorang yang pemikir. Dia suka berfikir kenapa macam ni, kenapa macam tu. Tak semestinya ilmu tu orang bagi dia dapat, dia cari sendiri. Okay, investigative type. Okay, doktor ke, pegawai penyelidik ke, dia suka observe Okay. Lepas tu kita ada artistic type, character. Orang ni selalunya kalau artistic type ni, tadi sama aja. Ni pergi yang slide lain pula rumit, emotional, idealistic, imaginative, tidak praktikal, impulsif, bebas, tulen, sensitif. Okey, selalunya orang artistik ni kalau saya sebut rasa semua dah tahu kan artistik ni orang yang macam mana. Artistik ni dia adalah orang yang memang emotional. Okey. Orangnya misteri sikit lah. Okey, misteri, dia suka benda yang buat benda contohnya melukis ke, mungkin mencipta lagu ke, menulis novel ke. Okey. Daya dia punya imaginasi tu tinggi. Dia boleh berfikir benda yang kadang-kadang kita tak terfikir. Tu orang artistik. Sebab tu kalau kita tengok komposer, dia boleh cipta lagu. Orang yang penulis novel, dia boleh fikir benda yang kadang-kadang kita tak terfikir. Tu orang artistik. Orang artistik ni ialah dia beremosi lah. Dia banyak bermain dengan emosi. Kadang-kadang bila kita cakap dia sensitif ni, tak mestinya kita tengok dia asyik nangis, tengok cerita sedih nangis. Tak semestinya. Dia artistik ni dia memang mungkin mudah terasa.
Tapi dia tak sebenarnya dia pamerkan, okey aku terasa menangis, tarik muka ke tak, tarik muka kat depan kawan atau sebagainya, tak semestinya. Tapi dia mudah terasa, mudah sensitif macam tu. Tu artistik. Okey. Lukis selalunya misteri lah kalau artistik ni. Okey, lepas tu enterprising. Enterprising ni dia suka bersosial. Tapi dia lebih kepada bila dia bersosial tu dia dia macam orang panggil apa, dia hendakkan sesuatu macam tu. Kalau macam businessman ke macam tu kan, dia bersosial dengan orang, dia get along with others, mungkin untuk menjual produk dia ke, untuk mendapat tender ke apa dan sebagainya. Tu enterprising, lebih kepada keusahawanan. Dia bagus kalau dari segi positif lah maksud saya. Dia pandai memujuk orang untuk membeli apa yang dijual. Dia pandai untuk memujukkan kawan untuk contohnya untuk score A ke apa dan sebagainya. Itu enterprising. Politician pun enterprising juga saya rasa. Okay, politician, usahawan, peniaga, memang otak apa panggil apa, lebih kepada keuntungan macam tu. Secara positif lah, bukan negatif Okay, lepas tu kita ada conventional. Conventional ni orangnya berhati-hati berhati-hati, teliti, cekap. Kalau kita ada kawan dalam bilik tu, kita pinjam dia punya barang, kita letak pinjam dekat tempat lain, laci kiri letak kat laci kanan, dia mesti perasan. Sebab apa? Dia seorang yang teliti. Kalau kita pergi library, library adalah satu tempat yang kemas dan tak bising. Okay, selalunya kita tengok macam pustakawan, orang yang kerja kat library mesti orang yang teliti kan. Kita tanya dia, saya nak buku sekian-sekian, dia dah boleh cakap okey pergi kat rak sekian-sekian, buku nombor sekian-sekian. Sekarang ni dah pakai mesin kot agaknya kan. Dia sangat teliti. Kerani. Okey, orang yang simpan data, accountant, benda tu kena teliti, dia tak boleh silap. Kalau accountant tu dia nak masukkan bank in 100,000, kalau terlebih satu kosong dah jadi lain kan. Perlukan orang yang teliti. Selalunya skor kalau accountant, skor dia akan tinggi dekat conventional. Kita sebenarnya bila kita buat ni, skor kita dia akan dalam graf tersebut akan ada semua skor macam ni. Conventional, enterprising, cuma yang bezanya kat mana tinggi. Macam orang ni kat depan ni, dekat slide ni dia tingginya dekat social type. Okay, nombor 2 enterprising. Itulah beza dia. Dalam diri kita semua ni ada. 6 jenis personality ni ada. Cuma sama ada kita ni rendah ataupun tinggi. Kalau kita tinggi dekat social, kita boleh nampak orangnya orang yang macam mana. Dia suka get along with others. Dia suka, kalau pergi mana-mana, suka dengan kawan-kawan. Kita boleh nampak dia. Kalau contohnya dia skor tinggi dekat realistik, kita boleh nampak dia orang yang macam mana. Dia agak pendiam. Dia tak sombong, dia agak pendiam. Cuma dia bukan orang yang boleh macam sesuka hati yang kita boleh say hi dan sebagainya. Mungkin dia perlukan masa. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Okay, enterprising pun sama. Okay, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Okay, itu tentang interest profile. Okay, kemudian kita pergi ke preference profile. Okay, kita pergi kepada preference profile. Tadi interest profile Okay, untuk preference profile, okay, dia punya preference profile is meant to create self-reflection and increase awareness who you are and say something about what you are most likely. It says something about what you are most likely. Okay, ini contoh dia. Okay, tadi saya tak buka yang paparan penuh, baru saya perasan. Okay, ni preference profile. Okay, ni adalah yang skor yang akan dapat lah. Contohnya, sekejap, tak contoh pula sini. Skor yang pelajar akan dapat, skor yang macam ni. Extrovert, introvert, sama ada sense, untuk sensing ada untuk yang skor dia ada 4 tau. Dia ada 4 dimension. Dia ada extrovert ataupun introvert. Nombor 2 sensing ataupun intuition. Nombor 3 thinking ataupun feeling. Nombor 4 judging ataupun perceiving. Okay, saya kat secara ringkas je. Okay, dia punya result dia lebih kurang macam ni Sekejap. Kalau ada contoh, dia akan dapat skor yang macam ni juga. Skor dia bentuk graf. Sekejap ya, tengok ada contoh ke tak kat sini. Tak ada pula.
Tapi dia sama je lah, dia akan jadi macam graf bulat macam tu Ni, macam ni lah kiranya. Okay, ni yang kepala orang tu nombor 1. Nombor 2 tu yang interest. Nombor 3 tu ENTP. Dia sebenarnya ada kod masing-masing. Dia ada kod tau. Kalau macam yang domain nombor 1 interest tu dia ada SEI. Okay, kalau SEI tu social, enterprising, investigative. Macam yang saya terangkan tadi. Ini preference profile dia sama juga. Kalau interest profile dia ada dia macam saya cakap tadi, dia ada introvert, extrovert. Sama ada kita introvert ataupun extrovert. Okay, salah satu yang mana satu tinggi. Okay, mana slide tadi? Dia macam ni, sama juga graf dia, bentuk graf dia, graf summary dia tu. Okay, preference. Okay, sama ada pelajar yang score akan dapat sama ada kalau tinggi kat extrovert, introvert akan rendah lah. Kalau tinggi kat sensing, intuition akan rendah lah. Kalau tinggi kat thinking, feeling akan rendah. Kalau judging rendah, perceiving akan tinggi. Okay. Macam kalau introvert ni, extrovert dengan introvert ni, dia tentang apa? Energy. Where we get and direct our energy. Kalau extrovert melalui orang sekeliling lah. Okay, ni penjelasan detail. Okay, macam mana kita dapatkan energi kita? Kalau extrovert, okay, outwards, people, thing happen melalui orang sekeliling. Kalau introvert melalui kekuatan dalam diri sendiri. Kadang-kadang kita buat satu tu tak mestinya kita nak sebab nak bagi orang nampak kita okey, kita dapat 5A, kita dapat skor A. Tak mestinya. Kadang kita sendiri rasa gembira bila kita skor A untuk subjek tersebut. Daripada diri sendiri. Kalau extrovert ni lebih kepada okey, dia gembira lah bila orang appreciate dia, dapat hadiah dan sebagainya, orang pandang dia. Macam tu lebih daripada extrovert lah. Lepas tu perception, untuk sensing dan intuitive. Okay. Kalau sense apa yang score sensing tinggi, intuitive dia mesti rendah lah. Dia dua-dua, dia jalan dua-dua. Okay. Thinking, feeling. Kalau thinking tinggi, feeling dia akan rendah sedikit. Ni macam mana nak buat judgement, nak buat keputusan. Sama ada kalau orang yang thinking ni, dia akan fikir benda yang logik dan ikut law and regulation. Kalau feeling lebih kepada nilai. Okay, contohnya dia nak buat keputusan, dia akan fikir okay, orang sekian-sekian miskin, orang sekian-sekian, dia lebih kepada nilai dalam diri. Dia lebih fikir pada nilai dalam diri. Okay, itu feeling. Lepas tu ada lifestyle. Macam mana tentang kehidupan, gaya hidup. Kalau judging, order and structured. Kalau perceiving, lebih kepada flexibility and freedom. Okay. Yang tu lah tentang lifestyle. Kalau ada yang tak faham, okay, tadi sensing saya tak terang. Sensing ni lebih kepada see details. Okay, dia macam mana kita, kalau sensing ni how we gather and take information. Kalau informasi tu datang kita, macam mana kita ambil informasi tersebut, macam mana kita fahamkan informasi tersebut. Kalau orang yang tinggi dekat sensing, dia akan see detail benda yang dia nampak, what need to be done, practical, realistic. Okay, kawan dia bagi tahu, aku dah nampak orang sekian, keluar dengan orang sekian, mana bukti dia? Okay, nampak, dia tunjuk kat handphone. Okay, dia percayalah, orang sensing. Kalau orang intuitif, dia akan tengok full context. Okay, mana bukti dia keluar dengan online? Okay, dia akan tengok gambar dalam masa sama. Okay, mungkin yang tu kawan dia kot, yang tu mungkin. Dia akan tengok perspektif, persekitaran semua. Dia bukannya menjatuhkan hukuman berdasarkan apa yang dia nampak, fakta yang dia dengar. Okay, dia akan tengok konteks keadaan tersebut. Okay, tu mungkin suku dia kot, tu mungkin dia ada benda sekeliling keadaan tersebut juga yang ditengok. Okay, itu intuitif Ni dia punya penjelasan tadi. Okay, lepas ni domain yang 1, 2, 3, ni nombor 4 Okay, my value. My value ni reflect on what matter to you and how you want it, whether you are at work or in a private context. Ni contoh skor dia. Panjang sikit tau yang ni. Kalau dia punya, bila pelajar dah buat, dia punya result dia macam ni. Mesti pelik tengok. Okay, kenapa orang tu 99? Saya letak, okay, ni contoh 2. Orang ni 70 pula. Okay. Ni nilai dalam diri lah kiranya my value ni. Okay. Kita tengok kat sini, dekat graf ni. Alert
Dia ada arahan kat bawah tu Colored bar indicates desired situation and the white dot indicate current situation. Okay. Colored bar, bar yang bercolour tu lah, menunjukkan ke tahap mana yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Contohnya warna, okay, saya ambil yang health, social relation, lifestyle, economy, physical, environment. Okay, yang warna kuning dulu okay, yang warna kuning dulu. Okay, kalau yang warna kuning tu, dia punya colored bar dia tu, apa yang namahukan untuknya health, kesihatan dia sampai ke 1, 2, 3 dan 4 tu. Okay. Kalau saya tunjuk dengan ni lah, payahlah. Saya tunjuk dengan, saya kecilkan. Nampak kan saya punya cursor? Okay. Okay, ni health, kesihatan. Okay, dia punya colored sampai ke sini. Maksudnya yang diinginkan sampai ke sini. Tapi dia dah capai sampai ke sini. White dot tu, ni white dot dia ni, nampak ni, yang bulat ni. Yang bulat ni dah melebihi apa yang dia nak. Maksudnya dia kesihatan dia yang dia mahukan, yang diinginkan sampai ke berwarna ni. Tapi yang dia dapat ni dah melebihi yang warna ni. Okay. Daripada skor yang saya tengok ni memang dia 99% mencapai apa yang dia nak. Apa yang diidamkan, apa yang dia mahukan dari segi ekonomi, dari segi interest, kompetensi, preference, feedback, participation, cooperation, communication. Okay, semuanya dia dah capai. Dia sebenarnya sebab apa warna purple, sebab apa warna kuning, sebab apa warna orange, sebab apa warna biru, dia ada empat perkara warna kuning ni satu beige lah, warna orange satu beige, warna biru satu beige, warna purple satu beige. Dia perkara yang lain-lain tu contohnya perasan tak? Contohnya health, social relation, lifestyle, economy, physical environment, dia berkaitan. Interest, kompetensi, preference, value, challenges in development, ni satu kaitan. Okay. Majority, apa yang diinginkan telah dicapai, malah melebihi. Kalau skor pelajar ni lah. Okay, jadi apa nak buat? Apa nak buat tu maksudnya, kenapa skor dia tinggi sangat? Mungkin lepas ni dia mungkin boleh cari minat yang baru ke, boleh cari perkara yang baru untuk dia lakukan dalam hidup dia. Sebab dia banyak perkara dia dah capai. Gaya hidup dia mungkin dia dah capai apa yang dia nak. Dari segi ekonomi, tahap ekonomi dia nak sampai ke sini. Dia dah capai sampai ke sini. Mungkin dia boleh fikirkan alternatif lain, apa mungkin nak tambah duit ke, dan sebagainya macam tu. Kesihatan dia dah capai lebih apa yang dia nak. Contohnya dia selalu sihat, dia nak sihat lagi dia, tapi dia dah memang dah jarang sakit, dia memang dah sihat lah. Jarang lah sakit, jarang MC dan sebagainya. Mungkin boleh fikirkan, okay, mungkin lepas ni boleh jaga makanan, makan lebih benda yang baik ke untuk maintain kesihatan tersebut. Contohnya macam tu. Okay, tengok yang ni 70 pula. Pelajar ni 70 pula. Sebab apa? Banyak yang dia mahukan masih lagi tak tercapai. Contohnya, saya beri contoh lifestyle dia, yang warna kuning ni, yang dia nak ni, colored bar ni, warna kuning ni sampai ke atas ni. Tapi dia masih lagi, dot bar dia masih lagi dekat 1, 2, 3, dekat takut yang ketiga, dia belum lagi capai sampai yang dia nak. Sebab tu dia 70 skor dia banyak tak capai. Yang macam saya cakap tadi, colored bar ni menunjukkan apa dia nak. Colored bar indicate desire situation. Colored bar ni apa yang dia mahukan, apa yang dia hendak. Okay. Kalau dot ni apa yang dia dapat. Dan sekarang ni apa yang kita nampak, banyak benda tak capai lagi. Contohnya communication, health, kesihatan dia nak, mungkin sekarang ni kesihatan dia duduk takut nombor 2. Mungkin sekarang ni dia selalu demam, selalu sakit, selalu tak sihat. Mungkin apa yang dia perlu tengok tu apa, okay, macam mana nak maintain kesihatan dia, macam mana nak, mungkin perlu bangun pagi lebih awal, mungkin perlu jaga pemakanan, jangan selalu makan fast food. Mungkin kena perbaiki dari segi itulah. Okay, ekonomi, mungkin dari segi keuangan. Tapi kalau pelajar memang ekonomi belum lagi stabil kan. Yang tu normal lah. Tapi dah kena plan lah nanti nak kerja apa untuk tingkatkan ekonomi keluarga. Mungkin sekarang ni datang daripada keluarga yang
tak berada lah kiranya. Macam mana nak tingkatkan ekonomi keluarga, nak bantu keluarga, kena belajar rajin-rajin, nanti dapat kerja yang okey, boleh bantu keluarga. Ekonomi ni logik je lah kalau masih lagi ditakut pertama sebab masih lagi belajar, datang pun daripada keluarga yang sederhana. Okey, mungkin perlu usaha untuk grad on time dan dapat kerja. Okey, tak ada silap dan salah skor tinggi ke skor rendah, yang pentingnya betul. Maksudnya benda tu adalah diri sendiri. Okey, kemudian kita pergi kepada my ability. Okay. Ini domain yang ke 6 tak silap saya. Okay, banyak sangat nak kena ingat kan. Kalau tak faham macam saya cakap tadi, pening. Sebab bila kita belajar syariat atas talian ni memang agak rumit sikit lah. Mungkin dapat nampak muka saya. Dapat kan nampak muka saya. Tapi nak tanya direct tak boleh lah. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, dengan lebih detail, boleh datang jumpa saya. Login tak dapat ke, boleh datang jumpa saya. Ataupun Cik Wan Oradila. Okay, mana tadi domain tu? Okay, ni domain yang ke... Okay, ni domain yang ke 4. Nilai, value. Okay, dah nak habis dah ni. Banyak slide saya, 50 lebih. Okay, my abilities kan. Okay, my abilities ni it focuses on what you can do and what you have done in the past. Okay, ini adalah tentang kalau my ability ni tentang kebolehan lah. Okay, bila dah dapat skor dia akan jadi macam ni lah bilanya. Dia ada ideas and opportunity, dia ada resources, take into action. Tapi saya letak satu je contoh dia. Maksudnya bila belajar dah dapat skor macam ni, soalan dia macam saya tunjuk mula-mula tu. Soalan dia yang saya tunjuk tadi tu. Dia ada contoh dia punya soalan ataupun statement dia jawab yang tu Bila dah ada skor dia akan macam ni. Macam mana skor dia? Dia ada macam-macam ni. Ni pun agak memeningkan juga. Yang pentingnya dah dapat ideas and opportunity into action, resources into action. Dia ada 3 tau. Yang main score dia ideas and opportunity yang purple, lepas tu resources, lepas ideas and opportunity, lepas tu resources yang mana yellow tu, yang mana kuning tu, lepas tu blue into action. Saya bagi contoh je lah. Kalau saya terang pun saya rasa memang tak faham. Saya pun dah banyak kali study dia benda ni. Okay, ideas and opportunity. Bila dah buat tu, boleh tengok skor masing-masing. Creativity, mission, valuing ideas, apa tu? Self-awareness, okay. Contohnya pelajar dah ada idea tentang satu perkara. Okay, nak buat bisnes lah. Okay, nak jadi accountant lah. Nak apa-apa sajalah yang nak dilakukan. Ideas dah ada. Opportunity tu dah ada, peluang ada. Okay, nak sambung belajar, nak jadi accountant. Bila result SPM macam mana? Bagus ke tak? Dapat tak peluang masuk ke UiTM? Maksudnya idea dah ada, opportunity macam mana? Dah ada ke belum? Maksudnya kalau nak buat bisnes ke apa semua tu. Okay. Nak jadi accountant. Kena ambil lah dalam bidang accounting. Maksudnya kena score lah subjek-subjek yang berkaitan dengan accounting tu. Resources dia, sumber dia. Kalau nak jadi businessman, duit tu dah ada ke belum? Sumber-sumber dia, support daripada ahli keluarga. Okay. Untuk membuat bisnes tersebut, dah ada ke belum? Tu adalah sumber-sumber dia. Cakap resources refer to your ability to identify dan utilize internal and external resources, personal, material, non-material to achieve a predetermined goal. Idea dah ada, resources ada sumber-sumber. Contohnya macam cakap tadi, idea nak jadi accountant. Maksudnya kena idea dan opportunity tu dah ada, dah masuk dalam bidang accounting sekarang dekat UiTM Segamat. Resources dia, okay, duit untuk belajar, keluarga pun support untuk belajar dan sebagainya, dah ada ke belum? Maksudnya macam tu. Into action. Maksudnya kena belajar betul-betul lah. Bila dah dapat peluang untuk masuk ke UiTM belajar bidang accounting, nak jadi accountant kan,
Sumber-sumber semua dah ada. Okey, keluarga pun support dari segi emosi, dari segi wang dan sebagainya. Lepas tu kita sendiri, diri pelajar sendiri kena interaction lah, make it maksudnya kena realize lah benda tersebut. Kena pastikan benda tersebut berjaya, kena belajar sungguh sampai grad dan akhirnya dapat pekerjaan tersebut. Tu dah secara general. Kalau ada yang tak faham boleh tanya ke saya. Okey, panjang pula saya rasa ni. Lepas tu English Proficiency Test. Bila buat ujian ni, macam saya cakap tadi, kena jawab betul-betul. Dia ada grammar dan sebagainya. Lepas sekali buat memang tak boleh patah balik. Lepas tu ada basic IT test ni pun sama, kena jawab betul-betul lah tentang basic IT. Lepas tu ada My CV. Yang ni pun okey. Yang ni boleh update. Boleh masukkan nama dan sebagainya. Masukkan gambar yang profesional. Ni elemen dalam My CV. Dia ada tentang personal information, education dan sebagainya. Semua boleh masukkan Lepas tu saya ada juga kat sini ada contoh untuk video resume. Okey, untuk video resume ni boleh klik link ni ataupun scan QR code ni contoh. Tak pun boleh pergi dekat YouTube je, type je video resume. Ada banyak contoh saya rasa. Saya bagi ni 2 je. Ada yang lagi bagus daripada saya bagi ni Okey. Ada lagi berapa page? Ada lagi 5 page Okey, sekarang tentang job shop dengan model kejaya. Okey, saya harap yang penerangan saya tentang next tu semua boleh faham Kalau tak faham macam saya cakap tadi, boleh datang jumpa saya ataupun Cik Wan Nordila. Okey, saya galakkanlah semua untuk menjawab soalan tersebut. Membuat ujian next tersebut. Okey. Lepas tu job shop dan pembangunan kejaya. Lagi satu, bila buat ujian next tu, bila save, kalau nak penerangan dengan lebih lanjut, sebab saya terang secara ringkas saja kan, boleh jumpa saya. Bila datang UiTM lah. Tak pun macam Cik Wan cakap tu kan, Cik Wan ada terangkan tentang counselling to you tu kan. Boleh tanya saya kat situ pun boleh. Chat. Kat situ pun boleh, tak ada masalah. Okay, job shop dan pembangunan kejaya. Okay, dekat website UiTM bukan saja tentang next tu. Ada juga tentang job shop. Job shop ni apa? Ni adalah tentang, okay, kalau pergi kat website utama, ada sama je website macam tadi. HTTP Career Counselling for You ni, pergi kat website utama, pilih career ni. Saya nak bulatkan tak cantik ni. Saya tunjuk cursor kat sini Pilih career ni. Bila pilih career ni, pergi ke kita ada kat sini. Tadi pergi kepada career test. Sekarang ni ada job shop registration, job shop, job vacancy, job shop. Maksudnya tujuan utama job shop ni dibangunkan oleh Pusat Kerja dan Kaunseling adalah untuk memastikan semua graduate UiTM ni dapat kerja lah. Boleh daftarkan kat sini. Welcome to job shop UiTM. Dia mudah je kat sini. My folio ni boleh daftarkan. Kalau tak faham boleh jumpa saya. Saya tadi cakap, okay, mula-mula pergi dekat career, job registration. Boleh tengok dekat sini dan juga boleh pergi dekat job vacancy, job shop. Nak tengok kerja kosong apa yang dipamerkan, boleh pergi pada job vacancy, job shop. Tak daftar pun tak apa kat sini. Tapi bagusnya daftar kat job shop registration. Bila daftar tu majikan dah ada senarai nama list pelajar yang mendaftar untuk mencari kerja. Lagi mudah. Nanti majikan panggil dia. Sesuai dengan qualification masing-masing lah. Okey, yang terakhir sekali adalah tentang modul pembangunan kejaya. Okey, modul pembangunan kejaya ni dulu kita kenali sebagai finishing school lah. Sekarang modul pembangunan kejaya. Kalau pelajar tahun akhir tu dah tahulah. Modul ni kita selalunya untuk pelajar tahun akhir. Tahun akhir ni semester akhir lah, semester 5. Okey, semester 5 untuk pelajar diploma dan juga pelajar ijazah. Okey, untuk apa modul pembangunan kejaya ni? Modul pembangunan kejaya ni adalah dibangunkan untuk pelajar-pelajar ni di bahasa Inggeris dia punya penerangan ni saya terangkan dalam bahasa Melayu je. Untuk memastikan pelajar-pelajar bila dah grad ni taklah menganggur, mudah untuk dapat kerja. Sebab modul pembangunan kejaya ni dia akan spesifikkan, terangkan tentang kejaya. Dia akan ajar dia ada 2 jenis lah. Dia ada career talk, okey, ceramah kejaya, dan ada juga LDK, latihan dalam kumpulan. Kalau career talk ni selalunya kita jemput majikan datang akan bagi talk kepada pelajar yang terlibat, pelajar semester akhir yang terlibat. Yang tu selalunya 2 jam saja. Dan seterusnya yang lain tu dalam latihan dalam kumpulan tu dia sampai ke petang lah modul tersebut. Dan kandungannya lebih kepada kejaya. Macam mana nak tulis resume, macam mana nak hadiri interview, tip-tip menghadiri interview, yang mana pelajar perlu
buat sendiri perkara tersebut. Dia bukannya macam talk ceramah kejaya macam tu. Dia perlu dilakukan di dalam kelas, di dalam bilik kuliah. Maksudnya hands on training lah. Lagi mudah. Baru tahu macam mana nak buat resume dengan betul, video resume dengan betul dan sebagainya. Okey, tak apa, bila dah kalau ada soalan apa-apa, ada masalah apa-apa, boleh rujuk kepada saya. Okey, ini untuk final semester. Semester pertama, kedua, ketiga belum lagi ya. Tapi ni untuk makluman masing-masing lah. Nanti bila dah sampai part 5, semester akhir tak adalah terkejut apa benda ni, modul pembangunan kerjaya. Saya dah terangkan dekat sini. Okey. Saya rasa yang tu saja. Kalau tak faham tentang 3 perkara saya sebut tadi, tentang next, career profiling next, tentang job shop, tentang modul pembangunan kerjaya, boleh datang jumpa saya dekat unit kerjaya dan kaunseling tingkat 2 tadi Cik Wan Nurila ada terangkan. Okey, saya rasa yang itu saja untuk bagi pihak saya tentang taklimat tentang kerjaya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat semua pelajar, salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Tahniah saya ucapkan buat semua para pelajar yang sudi mendengar taklimat pada hari ini, dan tahniah juga saya ucapkan kerana anda telah berjaya ke UiTM Cawangan Johor, kampus Pasir Gudang. Okey, jika tadi Cik Wan Nurila telah menerangkan tentang sesi kaunseling, manakala Puan Rajwani telah menerangkan tentang berkaitan sesi kerjaya. Okey, di sini saya akan terangkan kedua-dua perkara lebih kepada sesi bedah siasat, sesi kaunseling. Seperti yang tertera di gambar adalah ruang sesi kaunseling individu di bilik terapi kaunseling UiTM Cawangan Johor, kampus Pasir Gudang. Okey, bila anda nampak 2 buah kerusi, itu bermaksud itu adalah sesi kaunseling individu, di mana seorang kaunselor dan seorang adalah klien, iaitu anda. Manakala bagi gambar yang kedua adalah kelompok kecil, iaitu 4 buah kerusi menempatkan seorang kaunselor dan 3 orang pelajar. Manakala sesi ketiga adalah kelompok yang lebih besar, di mana ramai keseluruhan pelajar, contohnya 30 orang, kita akan grupkan 10 orang bagi satu kumpulan, dan kita buat sesi kaunseling secara kelompok. Suka diingatkan, sesi kaunseling kelompok ni adalah pelajar hadir bersama-sama rakan anda, sahabat baik anda, untuk membincangkan isu yang sama dengan kaunselor. Jadi ia lebih menjimatkan masa, lebih banyak percamahan idea. So pelajar kadang-kadang berminat untuk memilih tentang sesi kaunseling kelompok. Okey, seterusnya. Okey, jika tadi awak akan nampak semua di sebelah gambar kaunselor tertera perkataan KBPA, betul? Okey, KB bermaksud kaunselor berdaftar, manakala PA adalah bermaksud perakuan amalan. Semua kaunselor adalah di UiTM ini adalah kaunselor berdaftar di Lembaga Kaunselor Malaysia, di mana kami mempunyai Etika 580 dan Kod Etika Lembaga Kaunselor. Okey, selain itu juga bagi pelajar yang hadir ke sesi kaunseling, di mana ketika waktu kuliah, kaunselor juga boleh memberikan slip kehadiran sesi seperti ini. Ini menunjukkan bagi klien yang amat memerlukan sesi kaunseling ketika waktu kuliah berjalan. Okey, seterusnya. Okey, jika tadi Puan Rajwani telah terangkan tentang kepentingan NEXT, ciri-ciri NEXT, fungsi-fungsi NEXT, step by step NEXT, apa kata anda semua saksikan di layar ini tentang video profiling NEXT. Anda juga boleh subscribe ke unit kerjaya dan kaunseling kampus Pasir Gudang. Selain itu, sila screenshot video ini agar anda dapat lihat pada masa akan datang. Okey, saksikan di layar. In Talent Corp, we understand that more than 290,000 students graduate annually in Malaysia. However, 1 out of 5 of these fresh graduates remain unemployed 6 months after graduation. 25% of them are degree holders. Why are our fresh graduates not employed? Surveys conducted in 2018 show that the top 5 reasons for fresh graduates' unemployment are skills mismatch, low participation in TVET, lack of entrepreneurship skills, low take-up for STEM, and job search and recruitment mismatch. Meanwhile, employers want the following important skills from their hires: problem solving, teamwork, communication, adaptability, and interpersonal skills. The fact is, there is a talent supply and demand gap in Malaysia's graduate ecosystem.
The supply side faces issues of talent mismatch, where our talent is not ready for employment because they lack soft skills and experience due to low industry exposure. On the demand side, the lack of industry-academia collaboration and coordination results in poor data for ideal talent spotting and recruitment drive. There is also a lack of intervention and participation from the industries. This causes severe skills mismatch based on what we supply and what is demanded. To bridge the gap on supply side, graduates should have a career roadmap consisting 3 essential elements. Self-awareness, to identify their own strengths, values, and motivators, and to create a career mindset and smart career goals. Market awareness, have the ability to perform research on markets that they want to enter, participate in networking and informational interviews, and create role alignment with their career goals. Create their own personal brand that includes crafting compelling resume and cover letters and have a visible online presence. Start gaining work experience, improve their interview skills, and eventually be able to navigate job offers. Talent Corp presents Next as a solution. Nurturing expert talent. Next is an initiative by Talent Corp to help prepare graduates for their ideal careers and to enter the future workforce. Next is a self-improvement tool for talents to have better self-awareness. Next also provides a platform for employability assessment, competencies assessments, and CV toolkit. Why do graduates need to have self-awareness? To enhance, highlight, and leverage on their own strengths and capabilities. To improve their skill sets, work competencies, fulfill current and future requirements as demanded by the industries. To understand the state of their self-readiness for career opportunities, and to be open to various career opportunities that suit their current skill sets. Next empowers you through VIP24, a holistic profiling tool to understand the fit between your motivation, a potential job role, and your interests, looking beyond just skills and competencies towards the 24-hour of a person. About Me is a user dashboard to store all the information about yourself. You can also take assessment for your interests, preferences, the VIP24 cycle, and your employability skills. You can also manage your CV and take the English proficiency test and the basic IT skills test. Assessment for your interests is about understanding the areas in which you are motivated the most based on the RIASEC diagram. Assessment for your preference is to chart your personality, characteristics, and thinking patterns. VIP24 cycle is an assessment to chart between your desired situation and your current situation based on 4 main areas: relations, the quality of the relationships formed in a workplace setting; quality of life, physical and mental health factors that will impact your overall well-being; coping, the alignment between your personal interests, values, and development needs; value creation, the meaningfulness of what you do or who you do it for. The difference between desired and current situation, as demonstrated in the VIP24 cycle, indicates a motivation level of green area. Assessment on employability skills looks at 3 dimensions: ideas and opportunities, your ability to identify valuable ideas and opportunities and to utilize and maximize the benefits; resources, your ability to identify and utilize internal and external resources; and into action, your ability to translate available ideas and opportunities with efficient use of available resources into directed action. Join Next in 3 simple steps. Sign up at findmynext.com using your favorite social media account or email. Complete the survey and see the results instantly. Complete your CV or resume to showcase your skills and qualifications to your next employer. Follow us on LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Okey, macam mana video tadi? Menarik kan tentang Next? Okey, di dalam ujian Next ni anda akan mengenali tentang bakat, minat, kebolehan anda. So, apa tunggu lagi? Screenshot seperti di layar. Okey, cara yang saya tunjukkan di layar ni adalah cara pilihan yang pertama. Jadi tadi para jawab ni saya tunjukkan 2 cara untuk log in ke
ujian next. Okey, saya pilih cara yang pertama. Kenapa kita menggunakan careercounselingforyou.uitm.edu.my? Kerana ini adalah laman web rasmi kaunselor yang dibangunkan oleh Pusat Kerjaya dan Kaunseling Shah Alam, di mana semua aktiviti kaunselor seluruh Malaysia di UiTM akan terpapar di sini. Jadi ingatlah dalam ingatan anda untuk web ini, iaitu careercounselingforyou.uitm.edu.my. Okey, daripada hasil next tadi, kenapa next tu penting? Okey, next ni dia akan mengukur tentang VIP 24 cycle. Okey, apa VIP 24 cycle tu? Dia mengukur tentang personality anda, bakat anda, the mix and match lah tentang personality anda. Okey, daripada hasil ujian NEC yang anda lakukan nanti, anda akan mendapat 3 pesanan huruf yang tertinggi dalam bidang kejayaan anda, sama ada realistik, investigatif, iaitu R, artistik, A, okey, S, sosial, atau E, enterprising, atau C, conventional. Okey, mana satu anda? Okey, kalau nak tahu mana satu anda kena melayari laman web careercounselingforyou.uitm.edu.my, klik career, klik seterusnya career test dan pilih Nutrient Expert Talent. Okey, dan buka akaun anda lah, sama ada nak guna Google ke, Facebook ke, okey, LinkedIn ke, mana satu yang lebih selesa untuk anda. Okey, di sini saya akan terangkan sedikit tentang contoh yang sini anda telah buat. Okey, contohnya bila anda telah selesai menjalani ujian NET, dia akan ada dalam 8 page lah. Okey, ataupun kuranglah ikut cara anda print ni macam mana. Okey, perasan tak? Okey, ini saya ambil responden daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Hasil pelajar adalah RSI, iaitu Realistik, Sosial dan Enterprising. Maksudnya pelajar ni memang terangkum dalam bidang kejuruteraan dan sains, iaitu dia mempunyai huruf R dan I. Maksudnya tak salah pilih kos lah. Cuma kelebihan dia ada S. S bermaksud walaupun dia seorang engineer, maksudnya dia mudah bergaul dengan orang lain. Biasanya engineer tak ada perkataan S. Maksudnya ni engineer for human being lah. Okey, dia lebih terapeutik dengan orang berbanding engineer kebiasaannya suka bekerja dengan mesinnya, tapi kelebihan dia ada huruf S, R, S dan I. Okey, anda juga tertanya kenapa nak jalani ujian NET? Sebab percayalah pada saya, pelajar yang baru enter ke universiti, transisi daripada sekolah ke universiti, you kadang-kadang tak mempunyai lagi matlamat hidup, matlamat kerjaya apa semua. Bila anda telah menjalani ujian next ni, anda akan nampak, oh, cita-cita yang match dengan minat saya apa? Dan ujian next ni akan terangkan tentang, dikeluarkan terus, huruf R tu cita-cita bidang apa, S cita-cita bidang apa, I cita-cita bidang apa. So, awak tak perlu nak Google ke explore benda lain, tapi awak dah nampak, oh ini adalah minat saya. Okey, kelebihan ujian next ni juga, dia mengukur tentang level you punya IT dan English. Okey, kadang-kadang you rasa you excellent in English kan, tiba-tiba bila you dah jalani ujian, intermediate je. Maksudnya sederhana lah. And tetapi dari segi IT sama ada you pass ataupun tak. Di antara dua. Jadi you jalan ujian lagi English sekali lagi, baru you akan dapat ranking profesional. Excellent lah. Okey, itulah kenapa saya cakap ujian next ni amat penting dan anda semua harus buat, dan anda perlu menghantar assignment next anda ni ke dalam mentor masing-masing. Saya percaya setiap pelajar telah mempunyai mentor group masing-masing. Anda perlu menjalani ujian next ni dan hantar kepada mentor masing-masing. Sila screenshot seperti di layar. Okey, seterusnya. Okey, dalam ujian next ni juga, sebelum saya terlupa, you boleh juga membuat tentang you punya resume. The last page is about resume. Okey, so sekarang ni terangkan tentang video resume oleh senior anda yang telah memenangi ujian video resume pada masa MCO yang lalu. Okey, saksikan di layar. This is my video resume. The short video that you just watched is basically my passion. I love making videos and I have done so many of them. But before I go more further about my passion, let me introduce you myself first. My name is Arif Aiman bin Ahmad and I am currently studying in Bachelor's in Film, Theatre and Animation with a focus of film directing in UiTM. Okay, now let's get into my skills. The software that I have been using is Adobe Premiere Pro, After Effects and Adobe Photoshop. I've been using it for 5 years now and I consider myself as an expert using it.
I always wanted to be a visual effect artist and also wanted to be in front of the camera. So, I did this. As for my work experience, I have worked several times as a freelance editor for my client. Some of my work, as you can see here, is from my latest work. I was responsible for masking the subject from its background by using Adobe After Effects software. I also do 3D logo for my client and animate it just like my client wanted. Besides from making videos, I also do photography. For me, photography experience strengthened my cinematography, which I use in video shooting. It helped me a lot since I got my first camera. So this is some of the examples of pictures I have edited. From this to this, and from this to this. So yeah, I think that's it for my video resume. And if you want to see more about my work, you can just check out me in my social media right here. And thank you for your time for watching my video resume. Okey, macam mana semua? Menarik kan video resume senior anda? Okey, itu adalah pertandingan yang saya laksanakan bagi UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang, iaitu pertandingan video resume ketika PKP you duduk di rumah. Okey, apa katanya seluruh UiTM boleh hantar video masing-masing lah berkenaan you punya video resume. Okey, seterusnya sila screenshot seperti yang dipaparkan di layar ni adalah seolah mawet counselling to you seperti yang telah diterangkan oleh Cik Wan Nur Adila sebentar tadi. Okey, kenapa pentingnya counselling to you? Anda perasan tak kenapa kami tidak hanya meletakkan nombor telefon pejabat di gambar kami kerana kami mempunyai sistem counselling to you. Anda semua boleh layari counselling2u.uitm.edu.my, login menggunakan nombor metrik anda. Saya percaya bila anda telah klik setuju terima untuk belajar di UiTM, anda telah menerima satu nombor metrik. Okey, gunakan nombor metrik tu dan password terpulang kepada anda, tapi sebagai nasihat, pelajar seringkali lupa password. Saya nasihatkan password counselling to you buatlah sama macam password you buat password student portal anda supaya senang ingat. Jangan buat password yang banyak, nanti awak senang lupa. Better guna satu password untuk semua kegunaan UiTM. Okey, screenshot. Okey, so menarik kan video tu? Okey, saya nak terangkan juga berkaitan perkhidmatan sesi kaunseling. Sesi kaunseling ni kita terbuka dalam semua aspek. Anda hadir ke unit kaunseling dan kaunselor menerima anda tanpa syarat dan anda boleh berkongsi apa saja semua. Terutama bagi pelajar semester 1 ni, saya tekankan tentang you punya akademik. Kenapa akademik itu penting? Sebab pelajar kadang-kadang ingat semester pertama tu adalah semester untuk honeymoon. Bermain-main kan, berseronok-seronok cerakan. Tak salah berseronok cerakan. Tapi kan ingat, matlamat anda masuk ke universiti adalah untuk belajar. Okey, bila belajar, adakah belajar seorang-seorang kuku ataupun belajar bersungguh-sungguh untuk dapatkan result yang lebih baik? Sebab tadi anda telah tengokkan video next tu menunjukkan apa skill-skill yang pelajar perlu ada. Okey, bila anda berjumpa kaunselor, kita akan terangkan tentang, nampak tak? Okey, apa ni? Okey, maksudnya grade untuk setiap akademik. Okey, sebab bila di universiti tak sama dengan sekolah A, B, C, D dan E. Bila di universiti kita ada grade lah. Okey, kita ada A+, A solid, A minus and so on. Jadi,
pelajar bukan kena ingat huruf A je ni, you kena ingat juga tentang you punya credit accumulate. Bila you daftar, you akan dapat credit accumulate you berapa. Lagi banyak jam kredit you, lagi penting untuk you score result yang terbaik. Contohnya 4 jam kredit, 3 jam kredit. Bayangkan kalau anda dapat untuk subjek 3 jam kredit dapat C. Dia ibarat anda mendapat 3 subjek C. Takut kan? So, jangan takut sebab anda juga boleh hadir ke unit kerjaya dan kaunseling untuk berbincang dengan kaunselor anda untuk memandu anda ke arah kerjaya lebih positif dan mendapat anugerah didikan. Okey, macam contoh yang saya tunjukkan tadi, yang senior anda yang next tadi tu, okey, dia memandangkan dia match area dia dengan bidang yang dia ambil itu, seperti kejuruteraan mekanikal, dia dapat huruf R, realistik, investigatif, dan pointer dia juga dekat 3.61. Menarik kan? Anda semua selesai mesti nak macam tu juga nanti. Okey, selain itu kita juga ada step by step berkaitan dengan mental health. Okey, untuk kaunselor kita handle juga tentang kesihatan mental. Okey, ini adalah step by step yang pelajar yang boleh guna panduan kesihatan mental berbanding awak share masalah anda di laman sosial dengan rakan-rakan, sebab kadang-kadang bila anda berkongsi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dia tidak membantu anda pun. Tetapi masalah anda tu makin worse. Okey, so takutlah kaunselor pun sama. Kadang-kadang juga macam itu. Kena ingat, kaunselor di UiTM adalah di bawah lembaga kaunselor Malaysia. So kami terikat kepada akta profesionalisme, confidential and so on. Okey, jangan judge dulu sebelum anda hadir ke unit kerjaya dan kaunseling. Okey, sebagai video penutup, saya ingin tunjukkan kepada anda tentang video mental health. Okey, semua boleh juga screenshot lagi sekali daripada phone awak tu. Okey, video mental health ni adalah telah disediakan oleh pelajar senior untuk Persatuan Peers Counselling. Okey, saksikan di layar. Well, for me is being grateful for whatever you have that surrounds you, especially your parents, your friends, and whatever you have, like what life have to offer. So I guess don't take someone for granted. Is consider appreciating someone, and that's all I guess. Okay, to me, gratitude is seeing the blessing as the way to be with the giver of nikmah. Second, to see good in bad situation as to know Allah will test and help the servant of patience. And lastly, bersyukur in the heart is a vital condition for the realization of syukur in words and action. Back to our objective. The purpose of creating this gratitude module is to discover the miracles of being grateful in life, where the consistency of the mind setting might become the remedies to every social and academics problems in the UiTM community. This module can practically be applied in daily routine, where the power of writing actually proves the productivity in the process of making life changing. And for the goal, by creating this gratitude module, the number of mental health problems in the UiTM community can be decreased in actions of leading to a healthier environment. This is also to ensure the community to always keep moving forward for a better future.
Okey, Alhamdulillah. Okey, itu tadi video daripada Kelab Peers. Actually kami masuk untuk bertandingan video lah bersama saya, iaitu pensyarah Ustaz Dr. Mahfuz Muhammad Zabidi, sama-sama memimpin Kelab Peers Counselling untuk membuat video tentang how to bersyukur dengan diri you. Okey, sebab bila kita bersyukur hari-hari dengan kehidupan kita ni, saya percaya pastinya kita menghargai setiap apa yang berada di sekeliling kita. Okey, again, tahniah buat semua dan saya ucapkan selamat datang ke Unit Kejayaan Counselling di kampus Segama dan juga di kampus Pasidang. Okey, sebagai penutup, terimalah 2 rangkap pantun daripada saya, iaitu tajam persani bersado nipis, logam diguna tempah di kota. SOP kini ibarat keris mengikis corona, tak nampak di mata. Ditahan selasih bersarang tempua, kicauan bingar di pagi hari. Sejambak kasih pada siswa-siswi semua, sudi mendengar taklimat ini. Okey, ini adalah iklan daripada sahabat saya, iaitu Sir Muhammad, lecturer Fakulti Kedokteran Kimia. Okey, ini sahaja daripada saya. Tahniah buat semua. Saya dan warga Kaunsil UiTM Kewangan Johor mengucapkan ribuan terima kasih tidak terhingga kerana anda semua sudi mendengar taklimat ini. Semoga segala apa yang anda dengar menjadi manfaat kepada diri anda untuk menjejakkan kaki ke universiti. Okey, tahniah buat semua. Assalamualaikum. Sampaikan salam saya kepada keluarga anda. Assalamualaikum. Bye.